Banyak Cik Mazlan di atas pengkisahan yang ringkas itu. Saya selamat pagi, Assalamualaikum, selamat pagi, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Razamin, nama saya macam itulah. Ada orang suka panggil Rozamin, Razamin, no problem. Biasa-biasa Kak Min je lah. Dekat saya nak bagi tahu betul lah macam Cik Mazlan cerita tadi, bila kita sebut tanah liat, dia dekat dengan geologi. Dia punya term tu ada kaitan yang dekat dengan geologi. Sebenarnya masa saya brainstorm untuk brainstorm dengan rakan-rakan saya di UUM, memang antara produk yang kita nak bangun ni, bila sebut je tanah liat, saya pun memang teruja. Saya teruja sebab sebelum ini saya involved in geoguide. So bila kita pergi training geoguide, kita faham about tanah, formasi. Tiba-tiba nak come up with batik yang menggunakan teknik lah. Dia beza dia teknik. Dalam batik, saya pun bukan pakar batik, tapi saya minat jugalah kan. Bila sebelum ni saya involve dengan batik canting. Lepas tu, baru tahu juga kata ada batik tanah liat. Method dia lah kan. Jadi saya teruja, that's why saya pun pick up the idea. And saya tanya macam mana kita boleh buat boleh jadi cantik tak? Saya punya soalan pertama dalam saya punya tim yang saya brainstorm ni, 2 orang aja sebenarnya. Saya dengan satu rakan dalam ni juga, partner dalam projek ni. Kita boleh jadi cantik tak sehingga boleh pasar sampai global? Saya punya soalan. Jadi dia kata boleh. Dia tunjukkan contoh. Dia tunjuk contoh dah buat di Sarawak. Jadi Sarawak dia guna motif burung kenyalang tu kan. Jadi cantik dengan motif-motif lain lah, motif ethnicity Sarawak. Lepas tu ditunjuk juga contoh batik tanah Lenggong. Batik tanah liat Lenggong juga. Lenggong ada buat juga. Dan dah masuk TV dah pun, dah memang nampak dah produk dia dah banyak, dan design dia cantik-cantik, menarik juga. Jadi saya pun kita set, kita all out, kita akan start a project batik tanah liat Lembah Bujang. But it's actually our branding is batik tanah Lembah Bujang. Kita branding dah ada dah. So dalam tim saya ada yang buat branding juga. So batik tanah Lembah Bujang kita drop liat tu sebab kita nak juga refer kepada tanah Lembah Bujang ni. Macam orang Indonesia kan disebut tanah Minangkabau. Dia pun guna tanah juga, dia ada batik juga. Dia guna lagi real tanah, real colour dia. So batik tanah Minangkabau. So kita pun macam itulah, kita dapatkan branding batik tanah Lembah Bujang. So kita akan membangunkan Lembah Bujang melalui satu produk yang dengan harapan orang akan ingat. Orang luar akan ingat, orang setempat dan orang luar dan antarabangsa akan ingat what is so special in this Bujang Valley. Macam itulah. Saya ni UUM secara formal dah bersara tahun 2020, tapi masih lagi dengan UUM juga. Formal saja yang dah bersara. Jadi saya tak ada mengajar kelas, tak payah dah, tetapi saya boleh buat benda yang saya minat, continue, iaitu research lah, sebab saya minat research. So this pembangunan batik tanah Lembah Bujang ni adalah part of a research juga. Okay, jadi bila sebagai pensyarah ni kita tiap-tiap tahun kena buat research. Jadi tiap-tiap tahun kena cari dana. Jadi kerja saya cari dana lah. Jadi bila saya dapat dana, saya cari brainstorm dengan
rakan. Jadi di hujung nanti saya akan bagilah penghargaan dana ini dari Think City. Okey. Dan satu lagi saya nak bagi tahu, saya juga bila projek ni sebenarnya kita nak membangunkan komuniti. Tujuan utama dia nak membangunkan komuniti. Sebab tu saya juga mewakili Koperasi Usahawan Pelancongan Lembah Bujang, singkatannya KUSPEL. Jadi melalui koperasi ini, KUSPEL adalah platform untuk kita memajukan komuniti di Lembah Bujang. Lembah Bujang ni besar, tapi kita kena ada satu kumpulan ahli komuniti yang mempunyai hasrat yang sama dan mempunyai impian yang sama-sama, bekerja bersama-sama untuk kebaikan komuniti Lembah Bujang lah. Okay, that is actually basically the basic definisi of a koperasi lah. Dia kena membangun bersama-sama, bekerja bersama-sama. Okay, tapi biasalah kan, kita kalau nak buat kerja macam mana pun, kita duit tak ada, tak boleh jalan juga kan. Isu utama tu wang lah, perbelanjaan. Jadi itulah tujuannya saya di peringkat bila saya dapat idea, baru saya boleh buat proposal, cari dana. Kalau kita tak ada idea, kita tak boleh nak menulis apa pun, dia tak ada impact. Jadi bila kita buat proposal, kita kena tulis something yang ada impact, ya, unique dan ada impact. So that's why we are hoping that this batik tanah Lembah Bujang akan jadi signature product lah di area Kedah dan juga mewakili Malaysia lah. Di samping banyak lagi signature product yang telah dibangunkan oleh komuniti lain kan. Dan saya pula berfikiran, saya ni saya bukan geologis, saya bukan arkeologis kan. Jadi saya memang minat sejarah Kedah tua. Jadi saya selalu study yang mana ni saya nak pergi, tak pergi lagi, yang mana yang boleh pergi kan. Jadi so alhamdulillah Sungai Batu tu dah banyak kali pergilah sebenarnya. Dan saya always terfikir macam mana nak menaikkan berasaskan apa-apa yang terdapat di sekitar Lembah Bujang lah. Okey, so oleh kerana ni saya nak kena cerita jugalah macam mana saya dapat idea ni kan. Saya last kali saya pencen, saya post saya sebagai pengarah Pusat Inovasi dan Pengkomersialan UUM selama 5 tahun setengah lepas tu pencen kan. Jadi 5 tahun tu kita mendapat knowledge, ilmu macam mana nak berinovasi dengan cara yang sebagai seorang akademik. Orang akademik dia tak boleh berniaga terus macam Cik Mazlan jadi usahawan, Cikgu Judin jadi usahawan. Orang akademik dia ada tanggungjawab dia ada tugasan-tugasan yang telah ditetapkan. Contoh yang selalu orang tahu, mengajar, lepas tu buat research, lepas tu menulis, lepas tu buat konsultasi, lepas tu khidmat masyarakat. Tapi yang khidmat masyarakat tu selalunya jalan 5% atau 10% saja. Tetapi ramai juga orang akademia ni dia suka berniaga. Jadi melalui inovasi dan pengkomersialan yang telah diwujudkan di KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi. Okey. Dulu pengajian tinggi, sekarang dah pendidikan tinggi balik ya. Okey. Okey, so di KPT memang membenarkan akademia buat bisnes, tapi dengan cara yang sebetulnya, yang legal mengikut definition KPT. Sebab apa? Kan
tiap-tiap tahun pensyarah akademia ni buat research, dia come up with always ada produk atau ada servis atau ada anything lah, uniqueness, especially kalau dia orang supervised masters PhD student, dia akan datang come up with benda-benda yang novel. But what happen? Novelty tu duduk di, kan selalu orang kata lah, duduk dalam paper je lah, publish kat paper je lah, duduk dekat rock dalam library ataupun ada dekat website, but tak applied, diaplikasikan. Jadi that's why KPT menubuhkan Pusat Inovasi dan Pengkomersialan. Dulu ada takat research, penyelidikan, tapi penyelidikan ni kita dah mantap dah sebenarnya. Kan kita ada banyak penyelidikan dan duit pun rasanya dah juta-juta ke million ke dah kerajaan kita tanggung kan, sumbang. Jadi kena memberi impact kepada rakyat. Okay, that's why ada moto KPT tu memasyarakatkan universiti. So maknanya apa yang dihasilkan di dalam universiti kena keluar kepada masyarakat. Kena keluar. Masyarakat ni maksudnya dia boleh jadi orang biasa ke, orang kampung ke, persatuan ke, ahli komuniti ke, persatuan pengilang ke, pekerja kilang ke, syarikat small medium enterprise ke, semua boleh lah. Maknanya kalau bidang kita technical engineering, kita membantu syarikat-syarikat. Kalau bidang kita social science, sebab di UUM ni dia bidangnya banyak kepada social science, sains sosial, macam tourism ada di UUM, ada social work, ada counselling, ada pendidikan, ada pengurusan perniagaan, semua ada. Itu dipanggil social science lah. Bukan sains yang teknikal. Jadi kita kena membantu masyarakat dengan apa yang kita ada. Okay? Walaupun by formal training saya matematik, statistik dan AI lah sikit. Okey, jadi tapi sebab minat ke sejarah tu, dari sekolah kelas sejarah tak tidur. Sekolah menengah pun seronok dengar macam tu lah. Cuma saya tak ambil exam, SPM saya tak ambil. Dan saya minat juga geografi. Tapi minat tu dia datang balik lah bila kita buat research ni, kita pilih topik-topik yang membantu masyarakat melalui community based tourism. Saya banyak tahun memang berkecimpung dengan community based tourism, tapi saya buat banyak mathematical modelling, saya buat website untuk homestay di Kedah, Perlis dan Pulau Pinang. Jadi kita approach from the modelling aspect. Okey. Tapi ini saya tak payah ceritalah, ini semua kelebihan-kelebihan yang ada di Lembah Bujang ni. Because saya minat kepada sejarah dan minat yang mendalam ke sejarah Kedah Tua, arkeologi, geologi ni baru je sebenarnya, sebab saya attend kursus geoguide. So saya pun geoguide sekarang ni. Jadi saya pun dapat memahami tentang formasi batu-batuan, Jerai dan juga Perlis, sebab saya juga terlibat dengan Geopark Perlis. So dia jadi tambahlah minat tu. Okay, the fact is that dan juga saya dah bersama KUSPEL ni dah banyak tahun, bukan baru. Dari awal-awal nak penubuhannya pun kita dah bersama-sama membantu. Jadi saya dah ada satu tempat untuk saya come back. Bila nak main Lembah Bujang ni dah tahu nak pergi Merebuk, nak pergi Kampung Hilir, nak pergi Bujang, macam itulah. Okey, so satu lagi saya nak cerita yang ni tak apa, yang ini Cik Mazlan dah cerita kan. Saya nak cerita satu lagi kenapa saya yakin, keyakinan saya tinggi masa saya buat proposal tu. Okey, kerana saya ada tim yang mantap di UUM.
Walaupun saya bersara, saya masih ada adik-adik junior akademia yang sanggup membantu, yang diorang pun akan dapat benefit, kita dapat benefit. Saya menjadi bridging antara universiti, saya anggap diri saya macam itulah, bridging antara universiti dengan masyarakat, dengan komuniti yang masih bertugas secara hakiki, continue. Diorang membantu dari segi apa, boleh. So the point is that kenapa batik? Sebab di UUM ni saya cerita sikit lah kejayaan batik di UUM. Semalam pun Puan Normaziana dia ada sebut lah kan sikit, dia kata batik UUM. Okey, hari ni saya cerita bagi lengkap sikit lah. Okey, batik di UUM kita ada pusat pengajian pengurusan industri kreatif dan seni, performance arts. Okey, so ada juga pakar seni lah, dan diorang telah memulakan batik sintok. Batik sintok ni bermotifkan pokok sintok aja. Dan beberapa macam yang terbanyak di situ pokok bunga raya, tapi saya nak fokus dia pokok sintok. Dia dapat idea dia tu pokok sintok sebab di sintok, kenapa nama dia sintok? Dia banyak pokok sintok. Siapa biasa tengok pokok sintok? Biasa pokok sintok ke tak biasa dengar? Sintok tu apa dia? Ada orang tanya saya, sintok tu apa dia? Dia ingat lain lah kan, tapi saya kata pokok. Sebab bila you pergi kedai nak beli sintok tu, you nampak dia macam akak-akak kan. Dia dipotong pendek, dia jual RM1 tu macam berapa urat lah. Itu dia bukan akar, dia batang dia, bark. Dia bark is a sintok bark. Bila diurai-urai tu nampak macam akar lah. Berarti orang Melayu dia panggil akar sintok. Okey, sintok adalah sejenis pokok menjalar. Dia pokok menjalar. Di Malaysia kita tak tanam untuk komersial, tapi di Bangladesh dan India ditanam untuk komersial. So banyak yang dapat kita beli tu di kedai, dia datang daripada India atau Bangladesh. Dia orang tanam pokok dah naik sebesar mana tu, dia dah potong lah untuk dijual kan, dia punya batang tu. Tetapi di UUM you will be surprised. Siapa nak tengok saya boleh bawa nanti. Pokok dia dalam hutan, sebab UUM sebahagian tu adalah hutan simpan sintok, ya. Dalam hutan tu banyak pokok sintok yang dibiarkan hidup secara liar. Jadi dia menjalar, dia pokok menjalar, dia akan tumpang dekat pokok besar-besar. Jadi pokok dalam hutan tu besar, so dia akan naik besar. Dan sebab tak ada orang tebang dia untuk ambil ke apa-apa, dia besar, batang dia macam ni. Ni lebar dia ni, lebar ni. Kalau tengok, sebab dia macam melengkoi-lengkoi tu kan, dia macam ular. So dia giant sintok, giant size lah sintok. So ada, senang nak nampak pun, memang ada tempat yang dikhaskan. Ada kita buat pagar tu, pada kat situ ada pokok sintok yang tak dipotong lah, memang very big size. So dari pokok sintok dapat idea kan, macam Cikgu Judin kan, artis. You tengok pokok tu, you boleh lukis bunga dia macam mana, daunnya macam mana, batangnya macam mana. You gabung-gabung, you are an artist. So we have artists also in our university kan. Jadi dia lukis lah, dia nampak jadi motif batik. Nampak tak? So kita come up with 9 motif batik. 9 motif batik, dia ada nama dia lah, dari akar, buah, bunga, batang. Buah dia macam dia panjang dia macam petai dia punya tu kan, panjang dia bulat-bulat kat tengah tu. So that was the idea inspired from sintok plant.
Okey, dan kita dapat 9 motif, dan UUM telah melalui Pusat Inovasi dan Pengkomersialan yang saya lah masa tu ada tu kan. So saya was proud of the idea. Kata, oh bagus orang memang sepatutnya orang social science ni dia yang boleh dapat idea untuk buat produk. Sebenarnya bukan orang sains ni tolong. Orang sains ni dia tolong. Kan dia buat mesin untuk tolong menyelesaikan masalah sosial sebenarnya kan. Buat mesin, buat apa metod-metod macam dalam statistik matematik ke apa ke yang orang arkeologi guna, macam doktor tu sebut apa nama Bayesian, metod Bayesian tu is a statistical method. Jadi orang matematik, orang statistik membangunkan metod, tapi untuk menyelesaikan masalah in social science area. So dari situ kita daftarkan IP di bawah industrial design. Industrial design cost dia semua ditanggung oleh UUM. Okey, sebab UUM nak come up with something untuk mempunyai produk tersendiri. Sebab kita bukan sains punya universiti, jadi kita tak ada produk yang canggih-canggih macam mesin ke apa ke kan. Jadi kita ada seni ni, okey kita bangunkan. Dan dari 9 motif ni kita telah ni dah commercialize lah. Commercialize bermaksud membawa menjana keuangan untuk universiti. Okey. Dan model commercialization university memang telah di ada guideline dia oleh KPT. Sebab macam saya nak refer balik yang tadi kan, kalau orang akademia nak buat bisnes, dia kena buat apa? Dia kena berhenti lah kan, pergilah jadi businessman kat luar kan. Sebab dia tak itu for profit business. Tapi kalau nak buat secara legal mengikut peraturan kementerian, boleh buat, gunakan research kita. Research yang menghasilkan industrial design motif batik sintok. Sekarang kita fikir macam mana cara menjana pendapatan di akademia. Di akademia dia adalah kalau kita jual produk itu kita panggil direct sale. Tapi orang akademik ni dia boleh dah nak buat direct sale. Bukan tak boleh, dia boleh buat. Tapi dia mampu tak nak buat. Dengan nak mengajak, dengan nak itu, dengan nak ini, dengan nak supervise, dia tak done. Jadi dia tak boleh buat direct sale. Sebab tu kata kalau dia nak buat direct selling, go out, dia kena berhentilah. Sebab nanti dia asyik-asyik tak ada di kampus, dia tak ada untuk meeting, untuk apa. So dia menyalahilah prosedur kerja, tata kerja kita tu kan. Jadi caranya ialah through licensing atau outright sales. Yang tu boleh, dan kita ada perundangan kita, pejabat undang-undang kita. Dan UUM ni bukan universiti yang pertama buat commercialization ni. USM dah buat, UKM, UPM, UTM. Jadi UUM ni belajar dari all these brothers lah, the big university ni. Jadi itu kita buat secara legal. Jadi yang akan dapat nama atau menjanakan pendapatan untuk para pensyarah dan penyelidik ni, mereka ni lah yang come up with idea from royalty ada, boleh. Ada. Zaman saya kita membangunkan peraturan untuk commercialization. Saya kena study about university lain. So kita punya persen is within 1 hingga 5%. Royalty. Sales. Dia kena gross sales. Yes, itulah cabaran. The next cabaran is memantaukan siapa yang mengambil lesen kita tu, kan? So I am proud to tell you that business model batik sintok ialah macam tu yang diiktirafkan oleh KPT. Tapi pensyarah ni dia kena tolong juga. Dia kena pergi buat hand holding, guiding, keluar, pergi membantu mereka buat promosi, dapatkan networking. Itulah kerja pensyarah.
kan, networking untuk bawakan dia orang ni komuniti lah. Jadi untuk Batik Sintok, komuniti yang kita dah train ialah di Naka dan di Pendang. Kenapa kita pilih Naka dan Pendang? Kerana Naka adalah antara daerah yang termiskin lah di Kedah. Ni daerah ni okey ni, sangat okey ni kan. Sepatutnya lebih okey lah sebab dia mempunyai signature produk yang banyak ni untuk dibangunkan sebagai community based tourism. Tapi Naka tak berapa ada apa, Pendang okey juga. Tapi Naka kalau you pergi tak berapa ada apa lah. So kita nak membangunkan community Naka, kita ajarkan, kita licensekan dekat satu syarikat lah yang base kat Naka. Ya. Okey, dia ada dua term, satu owner, satu inventor. Owner tetap universiti sebab kita adalah pekerja universiti. Mana-mana prosedur dalam dunia about hak cipta ni, harta intelek kan, hak cipta, dia always owner adalah employer kita. Kalau kita individu work independently, then owner is you lah. Inventor is you, owner is you. Tetapi kalau kita bekerja, masa kita buat harta intelek tu, kita sedang bekerja. So masa kita time kita dibayar oleh employer kita. Jadi owner ialah UUM, inventor atau author ialah individu pensyarah, itulah penyelidik itu. Jadi untuk licensing fee dapat dekat owner, UUM dapat dah. Okey, so syarikat ada 3 syarikat yang kita awal di peringkat awal yang ambil license ni. Kita ada dia memang involve perundangan legal. Ya. Yes. Yes. Ya. Ya. Katalah kita sign kontrak. Saya syarikat ini sign kontrak dengan UUM. Not the tu salah lah kalau buat dengan saintis, salah. Okey. You ada kontrak. Ya. Kontrak itu kita lagi 5 tahun. Tapi kontrak saya dengan UUM masih lagi 10 tahun. Aha. Okey, you punya kontrak dengan UUM dah habis. Come the new person. The new person tak menjiwai you as a scientist. So I have to pay to UUM. Okay? Then I got a lecturer or a scientist that tak passion pasal ini bukan kerja aku. Ini yang dia passion dulu. Contoh. So how do you Okey, I nak bagi tahu sebenarnya tak boleh berlaku macam tu. Itu bukan the right way of handling IP commercialization. Tak betul itu. Dia author tu atau inventor tu, dia sampai bila-bila dia author, ikut tempoh IP tu 50 tahun ke, kalau patent 20 tahun, kalau copyright 50 tahun, kalau yang macam songs kan, Elvis Presley apa semua tu kan, sampai dia mati kan, macam tu. So dia ada kontrak dia, trademark berapa tahun. Sebab di Malaysia ni kita semua dah orang kata stabil. Akta ni macam-macam akta ada, akta trademark, copyright. Ya, nak bagi tahu dia, kalau dalam akta tu dia cakap inventor tu sampai bila-bila lah ikut tempoh tu, tak boleh tukar orang. Kalau tukar orang tu salah, prosedur tu salah. Jadi kalau kalau sepatutnya saya bagi tahu sebab saya involved in the regulation tu, sepatutnya inventor tu katalah dia tak kerja dah dengan UUM. Okey, so, orang yang buat ni dia memang pekerja tetap lah, atau dia layak pekerja tetap, layak kontrak, layak sementara, layak. Okey, kalau dia berpindah ke, dia resign ke, dia pencen macam saya masih ada IP di UUM lah. Saya masih kena bertanggungjawab. Jadi kalau nak buat apa-apa, UUM kena panggil saya. Kalau UUM panggil orang lain tu tak betul. Tak kena.
prosedur tu tak kena. Sebab tu dia tak sustain. The concept of commercialization tu tak sustain. Sebab you tak involvekan the inventor tu. Sebab tu di untuk batik sintok, dia inventor tu masih sampai sekarang walaupun projek tu dah habis, dana dah habis, yang itu dia dapat dana KPT 270,000. Okey, so dana dah habis, dah submit apa, sampai sekarang masih lagi hand holding with the license, yang membayar license kita lah. Dan yang untuk makluman lah, license C kita yang keempat ialah Jekyll. Ialah Jekyll. So maknanya dia orang believe in, dia nampak the branding and the how kita jaga. Sebab tu dia sanggup, kan, dia sanggup bayar licensing fee bukan murah. Tu bayar kat UUM lah. Royalty tu kita kena monitor dia orang ni. Siapa kena monitor? Inventor lah. Kalau inventor tak monitor, siapa nak pergi monitor tu, kan? Maksudnya besides UUM will monitor also, but kita mesti kena continue, kita kena ada good rapport. Yes, barulah dia orang pun nampak kita membantu, dan senanglah nak minta royalty tu. Memang dia orang kena hantar report sebenarnya untuk kita, sebab tu dia kena sendirian berhad. Tapi kalau tak sendirian berhad pun kita terima juga, cuma kita kena, apa orang kata, kita kena from that rapport lah. Kalau sendirian berhad kan dia senang, sebab dia ada companies accounts report apa semua tu, kita minta aja, kan. So please, saya memang nak clarify benda tu. Kalau tak ikut prosedur tu, dia macam tak betul. Dia yang bukan diiktiraf oleh KPT lah. Nanti ada masalah timbul, KPT dia tak mau bertanggungjawab lah. Dia bukan tanggungjawab KPT. Itu universiti itulah, dia kena bertanggungjawab sendiri macam mana dia nak mengatasi masalah-masalah tu. Mungkin bila ada masalah legal yang timbul, sebab apa, macam cik kalau yang ni kan, boleh saman balik universiti, kan. Universiti tak mau buat yang akan melibatkan saman-saman tu, dia tak akan. So kita akan diadvisekan oleh kita punya legal jugalah. Dan legal kita mesti ada knowledge in commercialization law. Di UUM kita ada 3-4 lecturer yang memang PhD dia orang IP and commercialization law. So kita ada good ni lah. Kalau tidak, kita kena hire orang luar. Kita sub kan, kepada legal yang luar. Macam itulah yang boleh membantu dari segi advising on the IP and commercialization law ni. So ada case, bila ada masalah ni, universiti boleh buat rule supaya okey, untuk proses macam ni stop, tak boleh buat dah. Ada jugalah kes sebelum ni, tapi bukan di UUM lah, sebab dia create terlalu banyak, dia tarnish nama universiti itulah. Jadi dia terpaksa stop. Jadi tak boleh buat macam yang seperti yang pernah berlaku, yang macam katalah ada bad experience lah katakan. So kita berhati-hati. So saya sebagai mantan pengarah at that time, kita advise accordingly lah. Dan saya tak well versed in IP and commercialization law. Saya ada timbalan pengarah, saya mesti orang law. Ini memang di mana-mana universiti RU ni memang timbalan pengarah ICC dia ni, ICC lah, Innovation and Commercialization Center, short form ICC. Dan ada universiti lain panggil CIC lah, macam UNIMAP dia sebut CIC. Tak apa, dia sama je. Timbalan pengarah dia selalunya mesti orang law. Lepas tu dia ada timbalan pengarah kedua, biasanya lah, kan, kalau universiti besar dia mesti orang marketing. Is Batik Sintok. Saya ada 3, campur je ke-4. Ya, so so di KPT nama Batik Sintok dah memang well known dah, dan depa pun dah macam sort of approve lah the business model. Itu business model sebenarnya. Cik Mazlan lagi pandai, kan, bidang bisnes. Dia a different type dalam bisnes, dia rupanya macam-macam business model, no? Dia ikut kesesuaian produk dan market. Saya pun belajar banyak jugalah
dari kawan-kawan. So okay, so come back to batik tanah. Saya experience 5 tahun membawa batik sintok sehingga sekarang saya tak berhenti lagi. Kalau ada apa-apa event batik sintok, saya akan ada. InsyaAllah saya support. Para international turis dari yang baru ni dari Australia, sebelum ni dari mana, saya sebab saya kan dah pencen, saya boleh je drive pergilah Naka, saya pergilah drive pergi Pendang kan. Jadi saya support. So lagipun saya kan voluntarily work for UUM walaupun dah bersara. Yeah, so what I want to stress here is why batik is because of batik sintok. So batik sintok is this the sister yang kita belajar success story from batik sintok, dan saya nak replicate the success story to batik tanah Lembah Bujang. Jadi attach dengan UUM masih? Ya. Saya tunjuk nah. Attach dengan UUM tu, saya pun UUM lah. Saya memang declare saya UUM masa saya apply dana ni. Masa saya dapat dana ni, saya mulalah cari peserta 30 komuniti. Ni Kampung Hilir Merbuk, dan kita juga guna tempat Mat Sumidah di pinggir Sungai Merbuk tu. Kan sebab kita dah ada komuniti dah, sebab Mak Sumidah pun ahli kuspel juga, Sani pun ahli kuspel juga. Jadi kita komuniti kita dah kenal dah. Jadi saya nak tolong komuniti yang saya dah tahu mereka ni usahawan. Jadi kita nak membangunkan komuniti. Approach saya ialah bangunkan komuniti yang memang dah berjiwa usahawan. Bukan jiwa saja, dia orang dah buktikan, dia orang dah ada syarikat mereka sendiri, sama ada enterprise ke sendirian berhad. Saya dalam komuniti kita ada juga yang sendirian berhad. Kita ada ahli yang ada sendirian berhad. Tapi kebanyakan di Lembah Bujang ni enterprise lah. Tak apa, it is okay. So kita nak membangun yang memang dah ada jiwa keusahawanan, jiwa mindset dan mindset usahawan. Itu saya nampak lebih mudah untuk saya nak pergi, nak membimbing lah, kan. Dan tadi nak jawab soalan Cik Mazlan, ini dua tulang belakang dalam tim batik tanah Lembah Bujang punya projek, iaitu yang pertama ni Datuk Asfarina. Dia adalah industri partner kita. Dia memang ada Sotek Akademi Jahitan, dan dia juga ada syarikat sendirian berhad yang dia buat fashion show semua, yang dia dah international level. Canada dia jadi duta something lah on fashion ni di Canada. Dia also berdaftar dengan HRD punya corp untuk nak buat apa-apa training SKM. So dia Intivet lah, dia adalah juga VTO, Vocational Training Officer. So dia boleh buat penilaian, dia boleh apa semua-semua kan. Okay, so this is my strong partner lah kiranya. Jadi saya memang dah belajar dari batik sintok, kita kena ada good partner to start with. Okey, dan kenapa dia masih lagi UUM tadi Cik Mazlan kata, sebab saya punya another strong person ialah Dr. Azrul. Dr. Azrul masih berkhidmat di UUM di bawah Skimpo tadi, Pusat Pengajian Creative Industry Management and Performing Arts tu. Dia yang inventor untuk 9 batik sintok batik motif tadi, yang saya kata 9 kan, industrial design. Kita UUM register industrial design, 9 industrial design di bawah Dr. Azrul. Tapi dia ada 2-3 orang lagi ahli yang membantu dia membangunkan motif tu. Lepas tu UUM juga bayar 1 trademark untuk batik sintok. Lepas tu ada copyright adalah a few.
trademark dia bukan murah kan. Jadi UEM sanggup melabur sebab memang nampak ada commercialization tu akan berlaku lah. Dia boleh berlaku baru kita zaman saya lah kita luluskan untuk buat trademark bila dia dah boleh tahu menjana menjana pendapatan. Sebab trademark ni dia bila ada business going on kan baru sesuai kan. Kalau tak sesuai lah kita nak bayar mahal-mahal untuk satu IP yang tiada membawa income. Okay, alright, so masih bawah, conclusionnya masih bawah. Batik Tanah Lembah Bujang masih lagi in collaboration with UUM. Saya masih lagi pakai affiliation UUM walaupun dah bersara. Dr. Azrul, and then ada seorang lagi Dr. Jauriah, dia bidang keusahawanan. Dia membantu dari segi keusahawanan dan juga networking untuk keusahanan lah, yang lain-lain, networking untuk kita dapatkan bimbingan dan dana tambahan lah. Okay, nak bagi tahu untuk batik Sintok ni, para inventor ni sentiasa mencari dana tambahan untuk membantu kita punya para yang mendapatkan license dari UUM. So kita ada good macam family dah. Okay, so isunya saya nak replicate the model of batik Sintok ke atas batik Tanah Lembah Bujang, because it has been proven successful. KPT pun dah bagi penilaian yang sangat memberansangkan kepada projek ini. Dengan dana awal 270,000, dana UUM 30,000, sudah dekat 300,000 dah kan. Now coming the para inventor masih lagi mendapatkan dana-dana tambahan untuk membantu. Macam dana tu dia macam ni. Ya, R&D nya dana. Dia macam ni, kan saya kata tadi, lecturer, dia kan tiap-tiap tahun kena buat research. Jadi bila dia buat research, dia jiwa dia dah ada dekat projek batik Sintok tu. Dia akan buat new grant application, gunakan. Lepas tu dia nak membangunkan ataupun nak membangunkan vendor pula. Membangun vendor untuk batik Sintok ada dalam dana baru, sebab dana habis lah untuk pembangunan yang motif tu kan. Actually untuk batik Sintok kita ada dana terkini Giat Mara about 600. Membangun vendor, membangun kita punya partner kita tadi. So dia kena groom vendor. So is business very nak membangunkan community, kita kena bangunkan community tu sebagai vendor pula. Yang tu kita punya yang lisensi kita tu 2-3 tu, dia kena groom. Sebab kita dah bantu dia banyak, dia kena groom dah orang lain di kampung dia. So di kampung Kat Naka tu, kampung Lebay Saman to be specific, dia akan groom lagi 5 orang di bawah dia. Dia akan groom di Pendang lagi 5 orang di bawah the main vendor. So vendor pun dia orang pun memain peranan juga. Dia pun cari dana juga untuk membantu orang-orang yang baru nak bangun ni. Contohnya dapatkan mesin jahit, sebab lepas dia orang buat tapi nak bagi tahu batik Sintok ni dia canting. Dia mula dengan canting. Dia tak ada batik tanah kecuali tambahan yang sekarang-sekarang ni lah. Ni batik tanah batik tanah yang saya dapat dari Ting City itulah. Itulah sebagai dana awal yang saya guna untuk mencari peserta 30 orang tu, yang saya buat di Kampung Hilir. 7 hari workshop, 5 hari di Kampung Hilir, 2 hari di yang ni melibatkan inovasi baru, tanah liat.
Sebab tu lah saya nak cari beza sedikit pada batik Sintok, sebab kita tak mau copycat. Kita nak innovation. So innovation dia dengan method ya. Method dia menggunakan tanah lah. Okey, saya pun tak apa pandai mula-mula. Oh ya, senang nak belajar daripada betul. Canting dia melibatkan api, melibatkan kan lilin tu menggelegak. Saya biasa tengok. Yang ni memang community friendly lah kalau saya nak kata. Sebab tu tim Kampung Hilir tu boleh buat sekarang ni, dia orang boleh buat. Ya, yang tu yang kita berani ambil boost tu, sebab dia orang dah ada confident dah. Lepas kita dia orang duk sebelum tu Ani and the team ni dia orang duk buat batik tie and dye. Lepas tu batik tanah dia orang hanya buat atas apa ni? Tempahan daripada kraft tangan. Sebab actually dia orang dah ada knowledge sikit dah. Beberapa orang di Kampung Hilir tu dia ada knowledge dah buat batik tanah, tapi di bawah kelolaan kraft tangan Malaysia. Jadi dia orang dah all out dah sekarang. Sebab Datuk Asfarina dia mengajar teknik tu berbeza sedikit. Kalau kraft tangan dia ajar guna blok kan, dia guna blok dan dia yang hantar blok. So siapa yang design? Komuniti ke kraft tangan Malaysia? Macam mana kita nak membangunkan komuniti kalau kita tak bagi peluang kat mereka nak membuat kreativiti, memikirkan kreativiti mereka sendiri. Bila nak bangun komuniti, yang saya learn lah, saya banyak duk involve ni, memang kita kena mula memberi the ownership of the work to them, to the community. Itu yang ni terkeluar sikit lah daripada batik Sintok. Saya memang niat saya nak membangunkan komuniti di sini. Jadi dalam workshop tu memang Datuk Asfarina dia ajar macam mana you guna saja bahan di sekeliling tu untuk mendapat idea untuk buat motif tu ya. Okey, so ni bahan-bahan dia lah, saya tak payah cerita detail. Dia ada dia menggunakan, sorry to say, dia memang ada penggunaan bahan kimia. Tak apalah, di peringkat awal. Nanti saya akan research lagi macam mana nak menggunakan bahan-bahan yang mesra alam. So kita guna clay. Clay pun bukan kita guna tanah pi korek kat Lembah Bujang tu. Mula-mula saya ingat macam tu, saya kata mampu habislah tanah. Rupanya dia guna clay yang commercial clay, yang dia memang dah buat porcelain tu, yang sama je kan. Yang tu mungkin lah yang tu sayung tu kan. Yang duk buat apa tu macam yang Aida dia buat guna tepung. Yang buat pinggan lah, apa yang untuk hiasan tu kan. Yang ni dia panggil ball clay lah. Mungkin ada beza sikit lah kot noh. Lepas tu dia menggunakan bahan pewarna juga. Bahan pewarna tu naftol tu bahan kimia juga kan. Jadi it makes me kena fikir lah, mungkin nanti Sani dia lagi banyak idea lah, natural punya resources kan. Dia pakai kalau bunga daripada bunga telang. Bunga telang purple. Okey, ada banyak color. Saya pun dah study dah, ada banyak. Actually ada banyak tumbuhan yang memberi natural color. Betul tak? Okey. So kalau orang tanya, saya terpaksa mengakulah kita masih lagi bukan eco-friendly 100%. Okey. Yes. Saya pun dah ada idea dah. Memang lah ni tengah buat proposal yang kedua dan ketiga untuk cari dana baru untuk nak move to the direction yang macam Cik Mazlan cakap tu lah kan. So dia orang sesi ini dikendalikan 100% oleh Datuk Asfarina, sebab dia memang dia orang Tibet, memang dia tahu dah teknik. Tak maksud dalam teknik ni hanya Datuk Asfarina lah yang turun dan mengajar kepada komuniti selama 5 hari. Okey, tapi bila she found out that ada beberapa orang yang dah pandai lah,
cuma dia ajak innovation part tu. So dia pun macam okey, boleh harap lah dekat dia orang, okey, boleh campur macam mana, nak mix tu texture dia tu macam mana. So ni dia punya mixing time lah, mixing time. And then nak melakarkan motif ni, ini yang based on creativity sendiri. Datuk hanya bagi tahu, okey, you boleh guna. Saya punya harapan memang saya kata saya nak dari inspirasi geoarkeologi Kedah Tua. Maknanya orang Lembah Bujang ni, saya harapan saya ingat semua orang tahulah. Saya ingat semua orang tahu bila saya sebut arkeologi sejarah tua tu kan, sebenarnya it's not true lah. Tak semua orang mengetahui exactly what are representing the geopark, the archaeological site, the history tu. Jadi okey, untuk yang mudah, Datuk kata you ambil daun-daun dulu. Ini actually sama juga lebih kurang macam kita belajar sekolah menengah kan, Cikgu Judin. Kita ambil kentang, kita lakar-lakar, kita ambil bendi, kita potong, lepas tu kita chop atas tanah liat tu, lepas tu kita letakkan. Tapi yang ni dia terbalik, dia bukan chop atas tanah liat tu, dia ambil bahan tu, dia letak tanah liat atasnya. Kan maksud kan? Kita letak, lepas tu kita cover betul-betul, tapi ikut shape dia. Then kita bagi kering. Lepas kita bagi kering, baru kita nak masukkan warna. Tapi ada juga Encik Cik apa? Cik Nasri. Bukan. Bukan yang guna tu guna frame tu. Dia bagi idea boleh guna ni juga. Dia lakat Nazri lah ada dekat situ. Sakinah punya husband. Silk screen, yes. So the community also they come up with ideas. Oh, boleh guna silk screen, dia lakarkan kat kertas tracing paper, lepas tu dia pergi guna silk screen tu color, lepas tu dia guna tu lah atas clay tadi, bancuhan clay tadi. Ada guna blok. Ini blok saya pinjamkan daripada rakan. So kita try bagi test juga kan. But yang menarik tu bila guna daun-daun yang unik yang terdapat di ni, dan ada guna buluh, ada guna tapak Sulaiman, cengkerang. Okey lah, itu melambangkan jugalah geoarkeologi itu kan. Alright. So okey, lepas tu lepas tampal dah kering, baru boleh bubuh dalam pewarna, air yang dah dicampur dengan bahan warna naftol tu. Lepas tu jemur lagi, 2 kali jemur dah jadi. First time dia orang buat mungkin tak cantik kan, first time, tapi kita beri dia berapa, 3 ke 4 keping kain putih. Jadi dia second time tu dah dapat idea. Oh, tak cantik, celup tak apa. Dia experimenting. So we want the community to experience themselves, to kalau dia orang tak minat, dia nak tengok dia boleh ada timbul minat tak. Kalau dia orang dah minat sikit, dia ada minat lebih tak. Itu yang I highlight kat sini, pembangunan the community. So produk ni untuk membangunkan komuniti. Yang bawah tu daun cempedak, yang tengah tu daun palas, ada juga daun keladi. Daun keladi pun cantik. Color tone tu naftol tu dia memang ada color kuning, biru, dengan dia ada 3 main color tu. Lepas tu dia kena mix. Untuk dapat green dia kena mix lah. Kat sini adalah elemen STEM sikit, Science, Technology and Mathematics. Okay, so dia mix color ni dapat apa? Dia mix yang ni sikit dapat kuning light, yang yellow, yang gelap pun boleh, biru pun boleh. So it's tiga besen yang ada basic color, then up to them. So kita let them explore and be creative. Okay, lepas kain dah kering, ajar jahit pula. Sebab Datuk Asfarina dia trainer for TVET kan. So yang ini training jahit
Yang tak reti pun boleh belajar jahit. Tu yang dalam gambar tu Cik Nasri lah tu. Jahit buat baju, baju kedah, baju blouse yang simple ataupun kurta. So yang ni dia orang dapat sijil kemahiran Malaysia tahap 1 jahitan pakaian wanita. So everyone will dapat sijil. So dana tu cover juga duit kos yang kita kena bayar dekat HRD, Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia lah. Okey, kita ada tenaga pengajar. Ini dah jadi baju, nampak cantik dah pakai. Kan? So di Kampung Hilir, di kampung depa ni. Mesin jahit Datuk Asfarina pinjamkan dia punya. Bawa dari KL 10 biji. Kita cover cost lah. Dari dana tu cover cost. Boleh, tapi dia kena inform lah. Kita ada ni dewan yang bawah tu Dewan Mat Sumida. Yang Dewan Mat Sumida dia tak boleh buat ni sebab dia macam atas kayu kan. Dia tak stabil sangat, kita nak tempek-tempek itu kan. Lepas tu kita yang untuk buat batik tanah kita guna Dewan Kampung Hilir. Belakang dia tu dia orang dah convert jadi bengkel batik dah. Depan tu dewan macam dewan orang ramai lah bila dia orang nak buat mesyuarat orang kampung ke apa kan. Jadi kita tak boleh lah ambil semua tu. So boleh lah, kalau saya confident lah boleh, tapi kalau nak bawa international tourist saya rasa tak sampai lagi. Kalau local tourist boleh, sebab orang lokal ni dia macam boleh menerima kekurangan. Kalau international saya takut sekali dia kata weh ni saya ni tak ada ni, saya jenuh dia orang tak tahu nak jawab kan. So kita kena make sure all the accessibility tu semua ada. Toilet number 1 kan. Kat situ ada fan saja. Tak apa kalau fan tu masih okey lagi kan. Tapi untuk nak praktis tu macam tempat dia kecil sikit boleh lah kalau small group boleh. And kita bukan just ajar jahit saja, kita juga bagi digital marketing punya training basic kepada komuniti tu. Maknanya bukan buat batik je, buat batik, buat baju, macam mana you nak pasarkan. At least zaman sekarang semua orang guna teknologi. At least paling-paling simple TikTok. Kalau nak ajar yang lain-lain banyak tak sempat kan. Jadi basic kita ajar simple content dengan TikTok. Dan saya share knowledge on harta intelek lah. Harta intelek mana yang penting sebagai pereka cipta. Harta intelek yang paling penting ialah yang pertama tu industrial design. Dia kalau dalam Malay reka bentuk industri. Reka bentuk dalam MyPo ni dia bawah KPDN KK, dia yang jaga harta intelek dalam Malaysia ni. The regulation apa-apa semua ni. Harta intelek ada 8 jenis. Tapi yang paling penting untuk orang yang jadi usahawan, entrepreneur ni, dia ada produk dia sendiri, ialah copyright tu boleh, tapi copyright tu dia paling rendah lah level dia, senang orang nak tiru. Industrial design okey. Macam seluar yang Aflin Syauqi pakai dulu kan, dia buat kan, dia kata seluar daripada kain pelekat dia dapat industrial design, dia dapat award pun. MyPo bagi award karya-karya kan. Lepas tu trademark lah. Trademark penting untuk usahawan yang ada syarikat supaya orang tak curi dia punya lambang dia, logo business, the description of the business. So itu penting. Tapi dana lah dia pakai. What they can do, what they cannot do. Do they understand this term harta intelek? Kadang-kadang community dia terikat produk method tu tak.
branding dia tak terima. Ataupun tak tahu macam mana apa. Ada, kita buat yang paling sesuai untuk komuniti. Yang penting komuniti tu kena ada syarikat lah. Okey. Kalau saya dan UUM akan membantu. Okey. Kalaulah dalam banyak-banyak design tu ada yang kita UUM nampak boleh bawa sampai jauh, kita akan register bersama UUM. UUM bayar kos. Community. Saya boleh invite community join dengan saya, contohnya kan, sebab kan kita guidance, so memang di situ dah ada bimbingan oleh lecturer UUM. So lecturer UUM boleh kata okey, idea ni bagus, kita work together bagi nampak lagi apa ke ni, kita register di UUM. Jadi inventor dia ada dua. Kalau orang luar nak register dengan UUM tak boleh sebab dia bukan staff. Jadi UUM tak akan tanggung kos. Tapi kita buat win-win lah. Contoh Tok ambil contoh saya lah sebab saya dah pencen. Okey, ambil Dr. Azrul dengan Mak Su lah kata. Mak Su dengan Dr. Azrul inventor untuk satu design ni yang memang cantik lah. Dr. Azrul kata ni boleh bawa ke tengah. Okey, kita register di UUM, Mak Su tak payah keluar duit kan. Dia ada duit, kena bayar duit, tapi Mak Su tak bayar duit, UUM bayar duit. So ownership UUM. Jadi owner tak boleh kata Mak Su punya, owner kena kata UUM punya. Lecturer UUM semua faham dah benda ni. Orang kampung kita kena bagi tahu lah. Owner dia, kalau macam kalau Mak Su nak buat sendiri, owner Mak Su. Mak Su bayar semua kos sendiri. Itu, tapi dia isu dia kos kan. Bukan semua orang ada duit nak bayar kan. Beratus-ratus juga. Paling murah copyright dah naik 1,000 dah lah ni. Lepas tu trademark masa saya buat dulu 3,000 lebih. Industrial design 1,000 lah ni mungkin dah lebih. So duit tu kita kena ada income dulu baru kita berani buat tu. Tapi kalau kita tak buat-buat nanti orang curi idea kita kan. Okey, lepas tu kita akan explain macam tu lah dekat Mak Su. You bukan owner tapi you inventor. Makna pereka cipta. Benefit nanti bagi you dua. Dalam konteks ni, koperasi boleh. Tapi Kuspel kena bayar duit semua. Tanggung. Boleh. Oh, tak payah, buat sendirilah. Makna ownership dia Kuspel. Dia makna individually lah. Independently, bukan individually, independently. So ahli yang bawah Kuspel tu dia pereka lah. Pereka cipta lah. Boleh, tapi Kuspel kena keluar duit sendirilah. Semua nak bayar apa semua. Tapi kalau nak buat dengan UUM, itulah dia punya approach dah. Approach dia kena partner dengan lecturer UUM. Tak apa. Yang kita bukan bimbang, kita kena proses adalah kadang-kadang apa dia selalu berikat sehingga komuniti tak boleh rojak ke depan kan. Jadi kalau ada flexibility itu okey. Dan satu lagi tentang pemasaran ni, at the end of the day akhirnya adalah marketing lah. Yes, betul. Marketing juga akan menentukan sama ada this batik will work. Ya. And then sama ada boleh bayar lah. Ya. Whatever lah. Dan buat marketing, cost marketing ni pun bukanlah juga. Ya, betul. Nak perlu push up really. Betul. Jadi sekarang ni saya tak awal ni development ni masih ni kita tak nampak duit tu. Tak nampak duit tak bergaduh lagi. Nampak duit baru bergaduh. Ya. Komuniti tu dah faham tu saya. Betul. Apa yang saya buat sebelum saya sign agreement licensing, saya sign bagi pihak UUM dulu.
untuk 3 lisensi kita. Masa Jekyll tu dia bukan saya dah pencen masa tu. Kita panggil buat briefing dulu. Kita meeting heart to heart dulu. Syarat-syarat ni pegawai undang-undang UUM akan baca satu-satu. Dia in English tau, tapi kena translate in Malay. Dia kena pergi faham betul-betul. Apa boleh buat, apa tak boleh buat. Lepas tu last kali baru saya akan tanya setuju atau tak setuju. Kalau setuju, harga berapa? Baru kita deal harga. Harga kita kata for a start kita tak demand sebab kita nak bagi jadi. Memang saya tak letak harga pun. Kalau dia orang kata 200 pun saya ambil lah itu ni. Tapi dia orang pula yang very confident. Satu motif 5,000. Satu motif 5,000 dia orang sanggup bayar. Dan dia orang ambil lebih dah satu. Tapi Jekyll lagi bayar banyak lah. Saya nak bagi tahu Jekyll lagi bayar banyak. Okay, so why we approach Jekyll? Sebab marketing. Why we approach this licensee yang memang dah vendor? Because of marketing. Sebab UUM tak boleh buat marketing untuk individu, sebab UUM dia overall kan. Jadi dan pensyarah dia tak boleh buat juga, tak ada masa nak buat, dan dia pun bukanlah pakar marketing. So company have to do the marketing on their own. Okay. So kita ni kan sikit, right. Nah, ini hasil-hasil yang kita dah buat TikTok lah. And then kita berjaya buat 7 pameran. Ini yang saya nak highlight sikit nah. Kita dan sempat pergi ke 5, walaupun produk tak siap betul-betul, kita hantar logo je dulu. Kita di 5, kita dekat bawah Batik Sinto tu kita dah declare sister product coming soon. Batik Tanah Lembah Bujang, logo dah ada dah. Logo dah dalam proses nak trademark dah. Lepas tu kita buat pameran keesanan. Kita tak boleh jual lagi at that time, kita tak ada produk, kita pamer untuk awareness dulu. Okey, masa PMX datang ke UUM, kita juga sempat buat satu booth khas di luar dewan untuk dia. Bukan ada booth lain, tak ada, booth kita je. Batik Sintok dengan batik Lembah Bujang, saya hantar sampel semua pergi sana. Dan kita ada carnival dalaman, ini dalaman. Lepas tu konvo UUM yang pertengahan tahun hari tu. Ada juga kita buat pameran. Lepas tu Menteri KPT datang pun kita letak dan kita bagi tahu inilah yang hasil daripada dana KPT yang bagi 270,000 ni, kita dah boleh menghasilkan dan dia boleh menghasilkan impact, rangkaian impact. Dia orang sukalah kan kalau dia nak measure impact tu. So impactnya we are coming out with another branding of batik. Ni kita punya katalog, kita dah buat katalog produk design tu, tapi ni initial one lah. Nanti yang elok-elok tu kita akan tukar lah, tambah lagi lah. Ini yang hari tu buat untuk seminggu punya workshop tu lah. Okey. Dan last kali kita dapat penghargaan daripada Think City yang pergi memberi anugerah tu ialah Timbalan Menteri Keuangan yang duduk tengah tu, Steven Sim. So ini adalah penghargaan kepada Think City, dana sebanyak 47,000 je, tak banyak. Okey, tak banyak. Kalau nak buat lebih memang kena banyak. Saya dah tahu dah kos takat 50,000 tak cukup. Law ni saya sedang berusaha untuk 100,000 ke atas. Kalau below 100,000 orang suruh saya buat proposal, saya tak mau. Saya kata tak cukup. Dia memang sebab bahan tu kena beli banyak. Hari tu kita beli tak apa banyak kan. So dia dah habis lah, tak boleh nak try. Kita kena beli banyak. Sekian, itu saja. Kalau ada apa-apa soalan lain lagi.